Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada moderator majlis Ustaz Syafiq, pihak penganjur muslimi muslimat yang mengikuti pengajian kita pada malam yang mulia ini. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Minhajul Talibin, anjuran doa 20 gading muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya, walau takhallafa al-muqtadi bila udhrin falam yukabbir hatta kabbara imamuhu batalat salatuh. Ini masalah sembahyang, kita masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan sembahyang jenazah. Sembahyang jenazah boleh kita sembahyang seorang dan boleh kita sembahyang secara berjamaah. Dan lepas daripada ni pengarang kita akan sebut kepada kita bahawasanya sembahyang jenazah tidak disyaratkan dilakukan secara berjamaah. Boleh kita sembahyang seorang dan boleh kita sembahyang secara berjamaah. Sembahyang secara berjamaah itu pastinya adalah lebih afdal. Baik. Dalam sembahyang secara berjamaah, maka di sana ada imam, di sana ada makmum. Makmum dia telah menambahkan sembahyangnya dengan sembahyang imam. Kalau makmum datang bermula daripada awal sembahyang bersama dengan imam, ini tidak menjadi isu. Tak ada masalah lah. Tapi baik. Tapi di sana ada makmum yang datang lewat. Okey. Dan makmum yang datang lewat tu dinamakan sebagai makmum masbuk. Dan kita akan bincang berkenaan dengan keadaan makmum itu. Dan yang pertama. Yang keduanya, ketika makmum telah menambahkan sembahyangnya dengan sembahyang imam, maka wajib dia kena mengikut imam. Tiba-tiba makmum yang telah menambahkan sembahyangnya dengan sembahyang imam, dia tidak mengikut imam. Adakah memberi kesan terhadap sembahyang makmum tersebut ataupun tidak? Maka apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, sekiranya takhallafal muqtadi. Muqtadi ni adalah orang yang mengikut imam, iaitu makmum. Makmum tertinggal bila udhrin, tanpa sebarang keuzuran. Jadi tu imam akad takbir kedua, ketiga, tapi makmum masih lagi dalam takbir yang pertama. Okey, itu dipanggil takhalluf, tanpa sebarang keuzuran. Falam yukabbir, maka tidak bertakbirlah ia al-muqtadi yakni makmum, hatta kabbara imamuhu ukhra, sehingga mengangkat takbir oleh imamnya ukhra, ay takbiratan ukhra, akan takbir yang lain. Okey, kita kata contoh lagu mana? Imam takbiratul ihram, makmum pun takbiratul ihram. Okey, sama-sama duduk dalam takbir yang pertama. Seterusnya, imam takbir yang kedua. Okey, sepatutnya makmum kena takbir yang kedua kerana imam takbir yang kedua. Tapi makmum masih lagi berada dalam takbir yang pertama, dia tidak takbir yang kedua. Tu imam takbir sahaja yang ketiga, maka ketika tu batalat salatuhu, salatul muqtadi, batal sembahyangnya. Baik. Okey, kita buat sekali lagi contoh. Sekarang ni tu imam Allahu akbar takbiratul ihram, sembahyang jenazah. Makmum pun Allahu akbar takbiratul ihram, sembahyang jenazah. Baik. Tu imam tak baca laju. Tu imam baca macam biasa je. Tapi makmum ni yang dengung. Ataupun dia saat ni tu dia baca doa iftitah, dia baca surah sebagai contoh. Okey, tu dia buat benda yang tidak dituntut. Tiba-tiba tu imam takbir yang kedua. Dia belum lagi ikut imam takbir yang kedua. Dia masih lagi dalam takbir yang pertama. Tu imam takbir sahaja yang ketiga, sedangkan makmum masih lagi dalam takbir yang pertama, maka batal sembahyang makmum tersebut. Okey, itu maksud walau takhallafal muqtadi
bila udhrin falam yukabbir hatta kabbara imamuhu ukhra batalat salatuh. Okey. Seterusnya katanya wa yukabbirul masbuqu wa yaqra'ul Fatihah in kana al-imamu fi ghairiha. Baik. Dan mengangkat takbir oleh makmum masbuk. Okay, kita kata kita sampai lewat. Orang semayang dah. Tu imam 2 kali takbir dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semayang banyak 4 kali takbir. Tu imam 2 kali takbir dah. Kita baru sampai. Maka kita makmum masbuk takbir. Allahu Akbar. Apabila kita takbir, wa yaqra'ul Fatihah. Dan membacalah ia makmum masbuk akan Fatihah. Kita sebut sebelum daripada ni, Fatihah adalah salah satu daripada rukun sembahyang jenazah. Manakah tempat baca Fatihah? Yang paling comel adalah kita baca selepas daripada takbir yang pertama. Selepas daripada takbir yang pertama itu adalah tempat yang asal bagi bacaan Fatihah. Namun, apa yang diterjih oleh Imam Nawawi, dan ini adalah pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, adalah memadai membaca Fatihah pada mana-mana takbir selain daripada takbir yang kedua. Nak baca Fatihah pada mana-mana takbir tidak menjadi masalah. Baik. Okey, itu hak yang pertama. Yang keduanya, kita kena tahu bahawasanya makmum masbuk ni, hak yang dia sempat bersama dengan imam itu adalah permulaan sembahyangnya. Itu adalah permulaan sembahyangnya. Dia sempat dengan imam ketika imam berada pada takbir yang ketiga. Dia baru takbiratul ihram. Adakah dia kena baca doa sebagaimana doa tu imam baca doa? Jawapannya tidak. Dia kena kira permulaan sembahyang dia, maka itu adalah tempat bacaan Fatihah bagi dia. Walaupun boleh dia membaca Fatihah pada lepas daripada takbir yang lain, tapi itu hak yang lebih afdal bagi dia, lepas daripada takbir terus baca Fatihah. Wa in kana al-imam fi ghairiha, sekalipun adalah imam pada selain daripada takbir Fatihah, bukan tu imam lepas daripada takbir yang pertama, tu imam lepas daripada takbir yang kedua ataupun yang ketiga. Jadi makmum kena baca Fatihah, makmum masbuk. Okey. Seterusnya katanya walau kabbara al-imamu ukhra qabla syuru'ihi fil Fatihah kabbara ma'ahu wa saqatatil Fatihah wa saqatatil qira'ah. Sekiranya bertakbir oleh imam ukhra ay takbiratan ukhra, takbir yang lain, qabla syuru'ihi fil Fatihah, sebelum masuknya makmum masbuk di dalam bacaan Fatihah. Kabbara ma'ahu, nescaya bertakbirlah ia makmum masbuk bersama dengan imam, wa saqatatil qira'ah, dan gugur qira'ah. Okey, ini makmum masbuk. Kita kata tu imam duduk dalam takbir yang ketiga. Dia pun mari Allahu Akbar. Okey, apabila dia Allahu Akbar, sepatutnya makmum masbuk saat itu baca Fatihah. Sedang nak baca Fatihah tu imam Allahu Akbar takbir yang keempat. Okey, ketika tu adakah makmum masbuk tetap wajib baca Fatihah ataupun gugur Fatihah daripadanya? Jawapannya adalah gugur Fatihah daripada makmum masbuk. Apa yang diwajibkan kepada makmum masbuk adalah terus masuk takbir yang kedua mengikut imam takbir yang keempat. Kira takbir yang kedua lah. Bagi dia. Gugur Fatihah bagi makmum masbuk. Dan Fatihah dia ditanggung oleh imam. Sebagaimana kita mari lewat. Kita mari lewat, tiba-tiba kita akad takbir, imam terus rokok, maka wajib kita kena rokok bersama dengan imam untuk mendapat rakaat tersebut. Mesti kena rokok. Dan Fatihah kita ditanggung oleh imam. Okey, sama dengan masalah ni. Baik, cuma timbul persoalan. Soalannya, bukankah bacaan Fatihah memadai pada mana-mana takbir? Tetapi kenapakah gugur Fatihah makmum ketika dia takbir, lepas daripada tu nak baca Fatihah, tiba-tiba tu imam takbir yang lain? Jawapannya, walaupun memadai bagi makmum untuk membaca Fatihah pada mana-mana takbir selain daripada takbir yang pertama, tetapi asal tempat yang asal bagi bacaan Fatihah adalah lepas daripada takbir yang pertama. Jadi ketika mana tempat yang asal bagi bacaan Fatihah adalah lepas daripada takbir yang pertama, maka apabila makmum saat itu terlepas takbir yang pertama sehingga tu imam masuk takbir yang berikutnya, maka ketika tu gugur Fatihah daripada makmum masbuk tersebut. Baik. Gugur kewajipan membaca Fatihah. Katanya wa in kabbaraha wa huwa fil Fatihati tarakaha wa taba'ahu fil asah. Dan sekiranya mengangkat takbir oleh imam
dia akan ukhra. Tu imam mengangkat takbir yang lain. Bahawa padahal sedangkan ia makmum masbuk fil Fatihah, sedang membaca Fatihah. Tarakaha, meninggallah ia makmum masbuk dia akan Fatihah. Jadi Fatihah yang berbaki tak perlu dihabiskan. Wa taba'ahu fil asah, dan mengikutlah ia makmum masbuk akan imam mengikut kaul yang asah. Okey. Kita boleh buat 3 masalah makmum masbuk. Yang pertama sekali, dia katakanlah tu imam takbir yang ketiga, Allahu Akbar. Dia pun siapa? Dia pun takbir ihram. Apabila dia takbiratul ihram, maka terus dia baca Fatihah. Daripada takbiratul ihram, makmum masbuk, sehingga tu imam angkat takbir yang keempat, sebab sekarang ni tu imam duduk dalam takbir yang ketiga. Daripada takbiratul ihram, makmum masbuk, sehingga tu imam angkat takbiratul ihram yang keempat, silap. Daripada takbiratul ihram makmum masbuk sehingga tu imam angkat takbir yang keempat dalam sembahyang jenazah, dia sempat tempoh untuk membaca Fatihah, maka ketika tu wajib makmum masbuk membaca Fatihah. Cuma kewajipan membaca Fatihah bukanlah disyaratkan selepas daripada takbir yang pertama. Bukan disyaratkan selepas daripada takbir yang pertama, bukan memadai dia membaca pada takbir-takbir yang lain. Cuma kewajipan Fatihah bagi makmum masbuk dilihat adalah setelah daripada dia mengangkat takbiratul ihram sehingga tu imam angkat takbir yang lain, sempat dia tempoh membaca Fatihah. Okey, itu yang pertama. Andai kata dia tidak sempat untuk membaca Fatihah sehingga tu imam angkat takbir yang lain, maka dia ada 2. Yang pertamanya memang tak sempat langsung Allahu Akbar, acu nak baca Fatihah tu imam tu angkat takbir yang lain, maka dalam masalah ni gugur Fatihah bagi makmum masbuk tersebut. 2. Yang ketiga, dia sempat tempoh membaca Fatihah hanya sebahagian sahaja, maka hak yang sempat kadar tu wajib dia kena baca, manakala hak yang berbaki lagi gugur daripadanya. Baik. Katanya wa idza sallama al-imamu tadaraka al-masbuqu baqiyat takbirati bi adhkariha. Apabila memberi salam oleh imam, maka melakukanlah, membuatlah oleh makmum masbuk akan takbir-takbir yang berbaki dengan segala zikirnya. Jadi kalau dia sampai saat itu tu imam dalam takbir yang keempat dah. Tu imam duduk takbir yang keempat, dia pun Allahu Akbar. Okey, dia baca Fatihah. Tu imam pun bagi salam, maka lepas daripada salam tu imam, dia kena tambah 3 lagi takbir. Baik. Sekali dengan zikir-zikir dia. 3 kali takbir, sekali dengan zikir dia. Okey, takbir yang kedua, lepas daripada takbir yang kedua selawat. Lepas takbir yang ketiga berdoa. Lepas takbir yang keempat tak ada bacaan yang diwajibkan. Ada bacaan yang disunatkan. Okey, baca bacaan yang disunatkan. Katanya wa fi qaulin, dan pada satu pandangan. Ini pandangan yang dhaif, bukan pandangan mu'tamad. La tushtaratul adhkar. Tidak disyaratkan zikir-zikir. Jadi bagi makmum masbuk, baik. Tidak disyaratkan zikir, cukup dia Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bagi salam. Itu pandangan yang kedua. Namun pandangan mu'tamad adalah sekali dengan zikir-zikir. Zikir yang wajib dia kena baca. Zikir sunat dia baca. Katanya wa yushtaratu syurutus salati ilal jamaah. Disyaratkan pada sembahyang jenazah. Disyaratkan dalam sembahyang jenazah ni segala syarat sembahyang. Setiap syarat sah sembahyang yang lain juga disyaratkan bagi sembahyang jenazah. Okey, sebagai contoh, sembahyang yang lain mesti kena syarat, antara syaratnya mesti kena tutup aurat. Okey, sembahyang jenazah mesti kena tutup aurat. Sembahyang yang lain mesti kena suci daripada 2 hadas, kecil dan besar. Sembahyang jenazah mesti kena suci daripada 2 hadas, kecil dan besar. Sembahyang yang lain mesti kena suci, kena bersih daripada najis yang tidak dimaafkan pada pakaian, tempat dan tubuh. Begitu juga sembahyang jenazah. Sembahyang yang lain mesti kena hadap kiblat. Begitu juga sembahyang jenazah. Okey, itu maksud segala syarat bagi sembahyang yang lain juga disyaratkan dalam sembahyang jenazah. Tapi lal jamaah, tidak jamaah. Tidak disyaratkan berjamaah. Maksudnya boleh sembahyang jenazah dalam keadaan bersendirian. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka para sahabat sembahyang jenazah Rasulullah secara bersendirian. Baik. Katanya wa yasqutu farduha biwahid. Okey, sembahyang jenazah adalah fardu kifayah. Kata dia gugur fardunya, fardu sembahyang jenazah biwahid dengan seorang. Jadi apabila seorang dia buat, maka gugur dah tuntutan
dan kewajipan sembahyang jenazah. Maksud dia, kita sembahyang jenazah adalah fardu kifayah. Gugur kewajipan sembahyang jenazah dengan dilakukan oleh berapa orang? Menurut pandangan mu'tamad, seorang buat gugur dah sembahyang jenazah. Habis dah tuntutan. Jadi orang lain dok buat sekalipun tetap tidak berdosa dah. Tapi kalau dok buat belaka, maka ketika tu hukum dia adalah berdosa. Katanya wa yasqutu farduha biwahid, dan gugur kefarduannya dengan seorang. Katanya lagi, waqila, dan kata qil, ni bukan pandangan mu'tamad tapi pandangan sebahagian daripada ulama mazhab Imam Syafi'i, yajib uthnan, wajib oleh dua orang. Mesti kena dua orang. Sembahyang jenazah seorang tidak memadai. Waqila thalatha, waqila arba'ah. Ada pandangan kata dua, ada pandangan kata tiga, dan ada pandangan kata empat. Tetapi pandangan mu'tamad cukup seorang. Katanya wala yasqutu bin nisa'i wa hunaka rijalun fil asah. Okey, katakanlah sembahyang jenazah saat itu kita kata memadai dengan seorang. Gugur dah kewajipan sembahyang jenazah apabila seorang sembahyang ke atas jenazah walaupun orang lain tak sembahyang. Okey, katakanlah kalau orang puang hak yang sembahyang atas jenazah. Sedangkan ketika tu ada orang lelaki tak sembahyang, orang puang saja sembahyang. Adakah sembahyang jenazah yang dilakukan oleh perempuan sedangkan orang lelaki ada menggugurkan fardu kifayah sembahyang jenazah? Jawapannya adalah tidak. Katanya wala yasqutu bin nisa, tidak gugur kewajipan kefarduan sembahyang jenazah, tidak gugur bin nisa dengan perempuan. Wa hunaka, dan padahal sedangkan di sana ada rijal lelaki fil asah. Kalau tak ada orang lelaki, orang puang sembahyang, barulah gugur kefarduan sembahyang jenazah. Ketika orang lelaki ada, tiba-tiba orang puang sembahyang, orang lelaki tak sembahyang, tetap orang lelaki berdosa. Baik. Seterusnya katanya wa yusalla 'ala al-ghaibi 'anil balad wa yajibu taqdimuha 'ala ad-dafn, dan dikerjakan sembahyang ke atas jenazah yang ghaib. Kita ada sembahyang jenazah yang hadir, kita ada sembahyang jenazah yang ghaib. Sembahyang jenazah yang hadir, kita kata mayat ada di depan kita. Itu hadir, itu jelas yang kita bincang. Lepas tu sekarang ni ada selagi sembahyang jenazah yang ghaib. Mayat tak ada depan, mayat ada lain, ada negeri lain, ada negara lain. Boleh tak nak sembahyang jenazah ke atas jenazah yang ghaib sedangkan jenazah tak ada depan? Jawapannya adalah dibolehkan. Kata Imam Nawawi, wa yusalla 'ala al-ghaibi 'anil balad, dan dikerjakan sembahyang jenazah dikerjakan sembahyang ke atas jenazah yang ghaib daripada balad. Balad ni adalah daripada satu daerah. Dia bukanlah disyaratkan boleh kita sembahyang ghaib saat itu mesti jarak di antara kita dengan jenazah saat itu cukup 2 marhalah, tidak disyaratkan. Baik. Sebab itulah dalam kitab syarah dikata wa in qarabatil masafah, walaupun jarak di antara kita dengan jenazah yang ghaib tu dekat. Jadi kalaulah jenazah duduk dalam daerah lain, kita berada dalam daerah lain, maka boleh kita sembahyang jenazah ghaib di atas kita sembahyang ghaib di atas jenazah tersebut. Baik. Itu maksud wa yusalla 'ala al-ghaibi 'anil balad wa in qarabatil masafah, sekalipun dekat perjalanan jarak di antara kita dengan jenazah. Bukan mesti duduk negeri lain. Okey, kita kata contoh. Kita sekarang ni duduk di daerah Kuala Negru sini. Kuala Negru. Okey, Kuala Negru. Jadi tepi Kuala Negru di mana? Besu. Stiu. Okey. Sekarang ni orang mati di Stiu. Orang mati di Stiu. Jadi kita duduk di Kuala Negru. Boleh tak kita nak sembahyang jenazah ghaib nak sembahyang di atas jenazah yang ghaib yang ada di Stiu? Jawapannya boleh, tak ada masalah. Dibolehkan. Itu maksud wa yusalla 'ala al-ghaib, walaupun dekat jarak di antara kita dengan dia. Tapi tidak dinafikan hak yang paling afdal adalah sembahyang jenazah hak yang hadir. Kita pergi ke tempat jenazah tu hak yang lebih afdal. Tapi kalau kita nak sembahyang jenazah yang ghaib, hukum dia adalah dibolehkan. Baik. Adapun kalau jenazah saat itu duduk dalam daerah sama dengan kita, boleh tak kita nak sembahyang jenazah ghaib? Malahan nak pergi masjid, kita sembahyang rumah dia. Orang kata ada orang mati nak sembahyang dalam pukul 2. Sembahyang pukul 2. Biar sembahyang rumah dia lah. Sembahyang rumah nak pergi masjid lah.
Padahal dalam daerah yang sama. Maka hukum dia adalah tidak dibolehkan. Baik, hukum dia adalah tidak dibolehkan. Baik, namun ada sebahagian daripada ulama mengatakan boleh sembahyang jenazah yang ghaib walaupun berada dalam daerah yang sama dengan kita ketika terhalang untuk kita hadir tempat jenazah untuk sembahyang jenazah yang hadir. Baik, ada pandangan sebahagian daripada ulama menyebut perkara tersebut. Jadi, atas pandangan ni, maka boleh kita sembahyang jenazah ghaib seperti hak yang musim PKP baru ni. Dia baru ni PKP saat ni tu orang hak yang kampung lain tak nak pergi kampung kita. Pada dekat je. Dan kadang-kadang orang kampung sama nak pergi. Orang kampung sama nak pergi. Kena kurung sungguh baru ni. Kena kurung sungguh kita. Baik. Jadi, boleh tak nak sembahyang jenazah ghaib? Ada sebahagian ulama dalam mazhab Imam Syafi'i menyebut bahawasanya andai kata ada penghalang untuk kita hadir sembahyang jenazah yang hadir, maka boleh kita sembahyang ghaib atas jenazah tersebut walaupun di dalam tempat yang sama, daerah yang sama. Baik. Sehingga kan dalam kitab Mughnil Muhtaj dia disebut walau ta'adzara ala man fil baladil hudur lihabsin aw maradin lam yab'udil jawaz kama bahathahu al-Adhra'i wa jazama bihi ibn Abi Dam fil mahbus. Maksudnya sekiranya tidak dapat untuk sembahyang untuk hadir sembahyang jenazah yang mati di dalam daerah dia. Baik. Kerana dikurung, dia dikurung ataupun kerana sakit. Katanya tidak jauhlah untuk dikatakan harus sebagaimana hak yang dibincangkan oleh Imam Al-Azra'i. Begitu juga diputuskan oleh Imam Ibnu Abi Dam. Baik. Katanya wa yajibu taqdimuha 'ala ad-dafn, dan wajib mendahulukannya solat 'ala al-janazah atau salatil janazah 'ala ad-dafn, di atas tanah. Kita kena sembahyang dulu baru tanah. Dia wajib kita kena ikut tertib begitu. Kalau kita orang kampung tu dia dak sembahyang di tanah dulu, lepas tanah baru dia sembahyang. Hukum dia adalah haram. Sebab wajib kita kena mendahulukan sembahyang di atas jenazah berbanding dengan tanam. Jadi tanam selepas daripada sembahyang. Walau bagaimanapun sembahyang jenazah selepas daripada tanam tetap sah. Sembahyang jenazah selepas daripada dikebumikan tetap hukum dia sah. Sebab itulah kata dia wa tasihhu ba'dahu ba'da ad-dafn. Sahlah ia kembali kepada salatul janazah ba'da ad-dafn, selepas daripada tanam. Okey. Jadi lepas daripada tanam baru kita nak sembahyang, sah, tak ada masalah. Boleh. Tapi dia ada syarat dia. Wal asahhu, ini pandangan yang asah, takhsisus sihhati biman kana min ahli fardhiha waqtal maut. Adalah ditentukan sah sembahyang selepas daripada dikebumikan. Kalau kita cakap kok sembahyang atas kubur lah. Sembahyang selepas daripada dikebumikan. Sama ada sembahyang atas kubur ke, sembahyang ghaib ke, tak kira lah. Yang penting lepas daripada dikebumikan. Baik. Ditentukan sah sembahyang atas kubur ataupun sembahyang selepas daripada dikebumikan biman kana min ahli fardhiha waqtal maut, mereka yang adalah ia daripada kalangan orang yang wajib sembahyang jenazah ketika mati. Jadi ketika si A tu mati, masa si A mati tu, orang yang nak sembahyang jenazah dia selepas daripada ditanang saat itu, wajib ke atas dia sembahyang. Kalau wajib atas dia sembahyang, sebab dia adalah balik dah. Dia balik. Kalau orang puang pula, dia tidak datang haid. Yang dia Islam. Dia tidak gila masa tu. Maka ketika tu, boleh dia sembahyang. Jadi bermakna, kalau masa mayat tu mati, dia tak balik lagi. Selang beberapa hari baru dia balik. Dia cuba nak sembahyang di atas kubur selepas daripada dikebumikan, maka tidak boleh nak sembahyang. Orang tu masa jenazah mati tu dia tak memeluk Islam lagi. Lepas daripada lepas daripada tanah baru memeluk Islam. Maka tidak boleh dia nak sembahyang di atas jenazah tersebut. Kerana masa jenazah tu mati, dia bukan ahli fardu sembahyang jenazah. Bukan dia orang yang wajib sembahyang di atas jenazah tersebut.
Atau katanya wal aslahu takhsisus sihhati biman kana min ahli fardhiha waqtal maut. Baik. Wala yusalla ala qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bihal. Dan tidak dilakukan, dikerjakan sembahyang jenazah atas kubur Rasulullah sama sekali. Jadi sembahyang jenazah untuk orang yang telah meninggal dunia, hukum dia adalah harus, melainkan dikecualikan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita nak sembahyang jenazah ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita masuk dalam perbahasan baru, far'un. Al-jadidu anna al-waliya awla bi imamatiha min al-wali. Sekarang ni dalam kita sembahyang jenazah, kita sembahyang secara berjemaah, di sana ada imam dan di sana ada makmum. Siapakah yang paling berhak dan layak menjadi imam untuk sembahyang jenazah seorang yang meninggal dunia? Kalau imam sembahyang fardu, hak yang paling layak adalah pemimpin. Pemimpin hak yang paling layak. Dan orang hak yang dilantik oleh pemimpin menjadi imam, hak tu lebih layak untuk menjadi imam. Sembahyang jenazah, kata ulama, wali al-jadid. Al-jadid ni maksudnya pandangan jadid, pandangan yang difatwa oleh Imam Syafi'i ketika berada di negara Mesir. Pandangan yang jadid bahawasanya wali. Wali ni wali kepada si mati. Termasuklah ayah dia, toki dia, anak dia, cucu dia, tu wali. Kaum qarabat dia, keluarga dia, aula lebih utama bi imamatiha, dengan menjadi imam sembahyang jenazah minal wali, daripada pemimpin. Kerana dia? Kerana sembahyang jenazah adalah hak kepada wali. Sembahyang jenazah adalah hak kepada wali, kepada keluarga dia. Maka dia hak yang lebih utama. Jadi kalau ada pemimpin mari, kita kata sultan mari, nak mari sembahyang jenazah, sepatutnya kalau sultan mari masjid, sultan mari surau, sultan hak yang lebih layak untuk menjadi imam kerana di bawah pemerintahan dia. Okey. Dia hak yang lebih layak. Tapi kalau nak mari sembahyang mayat, anak kepada si mati ataupun ayah kepada si mati, datuk kepada si mati adalah lebih aula, lebih utama menjadi imam dalam sembahyang untuk si mati tu. Itu maksud al-jadid anna al-waliya aula bi imamatiha min al-wali. Okey, wali dia ramai wali dia. Maka kita kalau aturan ni bagaimana? Katanya fayuqaddamul ab. Maka didahulukan ayah. Ayah dulu jadi menjadi imam. Thummal jad, kalau tak ada ayah, datuk. Datuk ni maksudnya ayah kepada ayah. Wa in ala, ke atas. Ayah kepada datuk. Datuk kepada datuk. Tapi sebelah ayah belaka. Thumma libn. Kemudian barulah anak lelaki. Lebih afdal ada anak lelaki lepas daripada ayah. Jadi kalau orang tanya, ayah si mati ada? Anak si mati ada? Mana yang lebih afdal untuk jadi imam untuk sembahyang jenazah si mati? Jawapannya ayah. Ayah yang lebih afdal. Kerana ayah ni, perasaan syafaqah dia terhadap anak dia lebih kuat daripada anak terhadap ayah. Dah dipelihara jap merah lagi, tiba-tiba mati. Maka doa dia, tahu-tahu dia orang tua pula, lebih diharapkan, diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian anak lelaki. Thumma benuhu. Kemudian anak lelaki baginya bagi anak lelaki. Maksudnya cucu lelaki daripada anak lelaki. Wa in saful, ataupun wa in safal, walaupun ke bawah, cicit lelaki daripada cucu lelaki daripada anak lelaki. Lepas tu thumma al-akh, kemudian adik-beradik lelaki. Itu susunan dia. Wal azhar, pandangan yang lebih kuat adalah taqdimul akh li abawain al-akh li ab. Mendahulukan adik-beradik seibu sebapa di atas adik-beradik sebapa. Dahulukan adik-beradik seibu sebapa di atas adik-beradik sebapa. Kalau ada adik-beradik seibu sebapa, ada adik-beradik sebapa, okey, utamakan adik-beradik seibu sebapa yang akan menjadi imam. Thumma ibnul akhi li abawain, kemudian anak lelaki kepada adik-beradik lelaki seibu sebapa. Thumma li ab, kemudian anak lelaki kepada adik-beradik lelaki sebapa. Thumma al-asabah, kemudian asabah. Orang yang mengambil asabah ala tertibil irth, mengikut susunan pusaka. Ni orang belajar pusaka, dia faham lah. Okey, kita gini. Orang yang ahli waris yang mengambil pusaka daripada si mati, dia terbagi kepada dua. Yang pertama, ahli waris fardu. Yang keduanya, ahli waris asabah. Fardu ni dia mengambil kadar yang telah ditetapkan. 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 2/3, 1/8. Itu dipanggil ambil fardu.
Yang keduanya adalah yang mengambil ta'sib. Yang mengambil ta'sib anak lelaki, cucu lelaki daripada anak lelaki ke bawah. Lepas tu ayah, datuk, ayah kepada ayah ke atas. Adik-beradik lelaki sibuk sebapa, adik-beradik lelaki sebapa, adik-beradik anak lelaki pada adik-beradik lelaki sibuk sebapa, anak lelaki kepada adik-beradik lelaki sebapa, pok saudara sibuk sebapa, pok saudara sebapa, anak lelaki kepada pok saudara sibuk sebapa dan anak lelaki kepada pok saudara sebapa. Okey, itu dipanggil asabah dalam bab al-irth. Maka begitu aturan dia. Cuma dalam masalah pusaka, kita kena dahulukan anak lelaki, baru lepas tu cucu, lepas tu ayah, datuk. Tapi dalam bab semayang, dahulukan ayah, datuk, barulah turun kepada anak lelaki, cucu lelaki daripada anak lelaki, barulah lagi kepada adik-beradik lelaki sibuk sebapa, adik-beradik lelaki sebapa, anak lelaki kepada adik-beradik lelaki sibuk sebapa, anak lelaki kepada adik-beradik lelaki sebapa, pok saudara sibuk sebapa, anak lelaki kepada pok saudara sebapa, anak lelaki kepada pok saudara sibuk sebapa, anak lelaki kepada pok saudara sebapa. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kata dia, thumma dzawul arham, kemudian dzawul arham. Di dzawul arham ni adalah orang yang mempunyai pertalian darah dengan si mati, tapi dia tidak dapat pusaka daripada si mati. Cuma dalam bab menjadi imam ni, adik-beradik lelaki seibu walaupun dia bukan dzawil arham, tapi dia termasuk dalam golongan dzawil arham dalam bab menjadi imam sembahyang jenazah kepada si mati. Adik-beradik lelaki seibu. Maksud dzawil arham di sini adalah sebagai contoh, ayah kepada ibu, datuk sebelah ibu, datuk sebelah ibu. Ayah kepada ibu, datuk sebelah ibu adalah dzawil arham. Maka dia juga layak menjadi imam. Thummal akh lil kemudian adik-beradik lelaki seibu, kemudian pok saudara sebelah mak, kemudian pok saudara seibu. Itu termasuk dalam dzawil arham. Katanya walawi ijtama'a fi darajatin fal asannul adlu aula 'ala an-nas. Sekiranya berkumpul oleh keduanya, dua wali, ijtama'a ay waliyan, dua wali. Wali tu berkumpul fi darajah pada satu darjat, sama wali dia ni. Wali dia ada beberapa orang. A dengan B sama, ni sebuah darjat wali dia. Fal asannul adlu aula 'ala an-nas, maka hak yang lebih berumur, yang adil, lebih utama menjadi imam. Baik. Jadi ayah dia tak ada dah. Datuk dia pun tak ada dah. Ada anak. Anak dia ada. Okey, anak dia jadi imam. Tapi anak sana tu sama je sebab kembar. Kembar. Okey, kita tengoklah. Mana hak yang lebih tua? Okey, dah kembar sama. Lepas tu al-adl, yang adil. Maksud dia yang adil, kita tengok mana hak yang warak sikit, ataupun mana hak yang tak buat dosa besar dan tidak kekalkan dosa kecil di antara dua kembar, untuk dijadikan dia sebagai imam sembahyang jenazah. Katanya fal asannul adl, maka hak yang lebih berumur, hak yang adil tu aula 'ala nas, lebih utama mengikut nas asy-Syafi'i. Ini disebut oleh Imam Syafi'i secara jelas lah. Seterusnya katanya wa yuqaddamul hurru al-ba'id 'ala al-'abd al-qarib, dan didahulukan orang yang merdeka yang jauh di atas hamba yang dekat. Okey, kita kata anak beranak kita ni kadang-kadang dekat, kadang-kadang jauh. Hak dekat hamba, hak jauh merdeka. Okey, mana kita nak kira dekat ke ataupun kita nak dahulukan hak dekat ke, kita nak dahulukan hak yang merdeka? Jawabnya didahulukan hak yang merdeka walaupun dia jauh berbanding hak yang hamba, hak yang dekat. Tapi sekarang ni tak ada. Hamba semuanya merdeka. Okay, habis. Seterusnya katanya wa yaqifu. Katanya wa yaqifu 'inda ra'sir rajuli wa 'ajuziha. Dan berdirilah ia imam di sisi kepala lelaki. Okey, tu imam masa nak sembahyang jenazah, dia nak diri mana? Nak diri di kaki ke, tengah ke, mana, kawasan kepala, kawasan kaki ke, kawasan tengah, kawasan dada ke, kawasan peha ke? Boleh belaka. Tak ada masalah nak diri kawasan mana. Cuma hak yang paling afdal, dia berdiri pada di kepala lelaki. Kalau banyak lelaki, tu imam duduk kawasan kepala.
wa ajuziha dan punggungnya perempuan. Kalau mayat tu perempuan, maka tu imam diri pada kawasan punggung untuk agar ia lebih menutup bagi perempuan. Agar ia lebih menutup bagi perempuan. Hak yang kata berdiri dekat kepala, orang lelaki berdiri dekat punggung orang puang ni sebenarnya adalah dilakukan benda hak yang disebut dalam hadis yang dilakukan oleh sahabat. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu ketika dia sembahyang jenazah dia buat gitu. Wa tajuzu 'ala al-janaizi salatun. Dan harus satu sembahyang di atas beberapa jenazah. Baik. Baik. Jadi sekarang ni kita kata jenazah 10 orang. Mati sebuah bank. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Jadi kita nak sembahyang sekali je. Tak jenazah depan ramai-ramai, kita sembahyang. Sekali je sembahyang. Boleh tak? Katanya harus di atas beberapa jenazah oleh satu sembahyang. Baik. Cuma cara bacaan dia tidak samalah dengan sembahyang atas orang. Hak ni kita bincang dah sebelum ni sebenarnya. Wa tahrumu 'alal kafir, dan haramlah solat jenazah atas orang kafir dengan kesepakatan ulama. Kerana Nabi sallallahu Allah Taala berfirman wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Janganlah engkau sembahyang atas seorang pun dari kalangan mereka itu hak yang mati selama-lama jangan sembahyang. Jangan sembahyang, tak boleh sembahyang atas orang kafir. Walaupun orang kafir tu baik sangat, orang kafir tu walaupun dia baik, tetap tak boleh kita sembahyang atas jenazah dia. Baik. Wala yajibu ghasluh, dan tidak wajib mandi jenazah kafir. Lepas daripada mati, mayang tak boleh. Lepas tu mandi boleh tak? Mandi tak wajib. Jadi tak wajib, maksudnya kalau nak mandi tak ada masalah. Cuma tak wajib lah mandi. Tak mandi pun tak ada masalah. Tak dosa kalau kita tak mandi jenazah orang kafir. Wal asah wujubu takfini dhimmi wa dafni. Pandangan yang asah adalah wajib mengkafankan kafir dhimmi dan menanamkannya. Dia kafir ni ada beberapa kategori. Dia ada yang pertama kafir harbi. Kafir harbi adalah kafir yang sedang berlaku peperangan di antara dia dengan orang Islam. Kafir ni tidak dihormati nyawa dia dan dihormati harta dia. Boleh bunuh dia, boleh kapal harta dia. Sebab dia perang, dia bunuh orang Islam. Sebagaimana kita kata contoh orang Yahudi yang berada di negara Israel ataupun negara Palestin. Penempatan harang di negara Palestin. Tu kafir harbi yang tengah perang dengan orang Islam. Ataupun sekelompok orang India yang berada di negara India yang membunuh orang Islam. Itu kafir harbi. Kafir harbi sedikit pun tidak dihormati di syarak. Dia adalah orang yang cukup hina kerana dia membunuh orang Islam dengan sewenang-wenangnya. Baik, dia memerangi orang Islam. Hak ni lepo gitu je lah, we makan anjing pun tak apa jenazah dia. We makan babi pun tak apa. Lepo we makan boya pun tak apa. Jenazah dia ni tidak dihormati sikit. Okey, itu dia panggil kafir harbi. Yang keduanya dipanggil kita ada kafir mu'amman. Kafir yang diberi keamanan. Orang kafir harbi tapi kita bagi keamanan kepada dia. Maka bertukar menjadi mu'amman. Sama juga yang ketiganya adalah kafir mu'ahad. Yang mengangkat perjanjian dengan negara Islam untuk tidak berlaku peperangan dalam tempoh yang tertentu. Yang keempatnya kafir zimmi. Kafir zimmi adalah kafir yang bukan kafir harbi. Dan dia berada di bawah negara Islam. Okey, itu kafir zimmi. Maka kafir zimmi tak boleh semayang. Cuma kafan wajib kena kafan. Itu maksud wal asah wujub takfini zimmi wa dafni. Dan wajib kena tanam. Jadi kalau keluarga dia dakwu, kewajipan kepada orang Islam, kapankan dia, lepas tu tanam dia. Semayang tak boleh. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk malam ni kita rasa sini dulu. Kita nak tengok kepada soalan pula. Ada tak soalan? Kalau ada soalan, kita cuba jawab soalan. Sekadar hak yang kita sempat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam.
Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ada tak salah? Ada, boleh. Nama surah tu ada nas ke ataupun hanya pendapat ulama? Nama dia? Nama surah. Surah dalam Al-Quran. Surah Al-Fatihah. Oh, ada ingat. Surah Al-Fatihah ada nas. Ya, semua ada nas. Tapi anda tak ingat. Wallahu a'lam. Okey, kita saudara moderator kita ada tak soalan Tak dengar. Tengok daripada komen ni tak ada soalan tak? Okey, tak ada soalan, kita berhenti awal. Jadi baik. Kita berhenti setakat ni malam ni sahab. Ya, boleh. InsyaAllah kita akan sambung pula pada malam esok. Dan terima kasihlah kepada Afadil Ustaz dan sahabat-sahabat yang join kita pada malam ini. Semoga Allah memberkati kita semua. InsyaAllah. Ada soalan sahab boleh tak? Boleh. Salam Ustaz, macam mana menguruskan anggota yang terpotong? Okey, menguruskan anggota yang terpotong, Ustaz Harun, Allah Subhanahu wa taala, dia disebut selepas daripada tu. Selepas daripada ni, malam esok kita akan bincang menguruskan harta yang terpotong, anggota yang terpotong. Okey. Cuma kita jawab secara ringkas soalan yang diajukan oleh Al-Fadhil Ustaz Harun. Jadi kalaulah tuang dia hidup tapi anggota dia terpotong, dia tidak wajib sembahyang atas anggota tersebut. Hanya sunat tanam, tidak wajib sembahyang. Tetapi kalaulah tuang dia memang meninggal dunia, cuma mayat tak jumpa, kita jumpa hanya sebahagian daripada anggota, maka ketika tu kita kena mandi, kita kena kafan anggota tersebut dah sembahyang. Wallahu a'lam. Jadi setujulah soalan untuk malam ni. Ya. Okey. Kita akan sambung pula pada malam esok. Jadi untuk yang terakhirnya, marilah sama-sama kita tangguh majlis kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang murni atas nama Ilahi, kami terus berbakti, langkah tidak berhenti, melangkah impian terenggalu tahun iman, maju berkat berdaya saing, kita gerak seiring, tiada yang ketinggalan, kerana adil pengagihan, juga seimbang tumpuan, bersama kita buktikan, berkat bumi ini, dengan hasil bumi, jangan dikufuri, wajib disyukuri, nikmat untuk semua, rahmat Maha Esa, tegakkan syariatnya, semua bahagia, negeri akan makmur, bertambah ibadah.